Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak-anak di rumah? Harap anak sehat dan sudah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini bersama Ustazah Mazruha dalam mata pelajaran TK tahun 5. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran TK tahun 5. Sebelum itu, mari anak-anak perhatikan gambar yang ada di skrin anak-anak. Apakah yang anak-anak faham berkaitan dengan gambar tersebut? Ya, gambar tersebut adalah gambar di mana orang sedang solat. Tapi solatnya dalam keadaan sedang duduk, sedang baring mengiring dan sedang baring melentang. Solat apakah ini? Ya, ini adalah solat di dalam keadaan orang yang sedang sakit. Hari ini kita akan belajar berkaitan solat orang yang sakit, di mana akhir pembelajaran ini saya harap murid-murid dapat menyebut dan menghafal syarat sah solat orang yang sakit. Sebelum itu, apakah hukum solat fardu? Fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, maghrib dan isyak bagi orang Islam. Ya, hukumnya adalah wajib ataupun fardu ain, iaitu wajib ke atas setiap orang Islam, di mana sekiranya meninggalkannya akan berdosa. Ya, salat ni adalah wajib ditunaikan pada waktunya. Waktunya maksud dia, kalau solat subuh kita kena solat pada waktu subuh, masuk waktu asar kita kena solat asar. Tak boleh solat, contohnya solat maghrib di dalam waktu asar. Ini solat perlu ditunaikan pada waktunya dan semua dalam semua keadaan. Keadaan pula ialah ketika sama ada sihat, sihat kena solat secara berdiri. Sama ada orang tu sakit kita boleh solat dalam keadaan orang sakit, contohnya seperti solat duduk. Dan juga ataupun dalam peperangan pun wajib solat. Contohnya seperti sejarah-sejarah kisah Nabi yang pernah kita belajar, ada kan solat di dalam peperangan. Kita terus masuk kepada syarat sah solat orang yang sakit. Yang pertama ialah mengetahui masuk waktu solat. Yang kita kena tahu, contohnya waktu zuhur bermula dan azan contohnya jam 1:30. 1:30 ialah solat fardu zuhur. Manakala asar ialah 4:30. 4:30 pula solat asar. Dan kita tidak boleh memasukkan solat lain pada waktu bukan waktunya. Contohnya solat kita nak buat solat maghrib pada waktu asar. Tidak sah. Okey, yang kedua ialah menghadap kiblat. Kiblat bagi orang Islam ialah Kaabah. Okey. Tapi yang dah pergi haji tu boleh tahu keadaan Kaabah, bentuk dia. Kalau tak pun kita boleh lihat di stesen-stesen televisyen yang memaparkan gambar Kaabah, gambar orang tengah tawaf. Itu semua ada ditunjukkan di televisyen. Seterusnya syarat sah solat orang sakit ialah menutup aurat. Menutup aurat. Aurat bagi lelaki ialah di antara pusat hingga ke lutut. Manakala aurat bagi perempuan ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Masa nak solat, kita kena pastikan aurat kita tidak terbuka aurat ataupun memakai pakaian terlalu nipis sehingga menampakkan aurat. Kita perlulah menutup aurat kita ketika hendak solat. Seterusnya yang keempat syarat sah orang yang sakit ialah suci dan bersih daripada hadas dan juga najis. Hadas ni ada dua bahagian, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Saya terangkan hadas kecil dulu ya. Sebab berlakunya hadas kecil ialah bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Contohnya mahram ialah orang boleh dikahwini. Apabila tersentuh kulit lelaki dan perempuan, contohnya dah ada wuduk, maka wuduknya akan terbatal dan sekiranya solat pun solatnya tidak sah. Selain daripada itu ialah tidur yang tidak tetap keadaan punggungnya, kedudukan punggungnya tidak tetap, gila ataupun hilang akal, serta menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Itu ialah contoh hadas kecil. Sebab yang berlakunya hadas besar pula ialah
keluar darah haid bagi perempuan yang sudah baligh, keluar darah nifas bagi ibu yang melahirkan anak, bersetubuh iaitu hubungan antara suami isteri, dan juga keluar air mani bagi lelaki yang sudah baligh. Okey, selain daripada suci daripada hadas, perlu juga suci daripada najis. Maksudnya kita tahu tempat yang kita nak solat tersebut bersih, tak ada najis. Pakaiannya tak ada najis, tempat nak solat pun tak ada najis. Apa dia contoh-contoh najis? Contoh-contoh najis ialah contohnya keluar tahi, darah dan juga nanah. Okey. Syarat sah solat orang sakit. Yang kelima pula ialah ada keuzuran. Maksudnya orang yang nak solat secara sakit, contohnya nak solat duduk dalam keadaan orang sakit supaya dapat mengurangkan sakitnya, maka dia mesti memang betul-betul sakit barulah solat yang dilakukannya itu sah. Saya ulang semula, syarat sah solat orang sakit ada 5, iaitu yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Keempat, suci daripada hadas dan najis. Dan yang kelima, ada keuzuran. Saya harap anak-anak faham pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membuat latihan. Okay, Ustazah akan bagi soalan dan Ustazah harap anak-anak dapat menjawab soalan Ustazah ya. Okey. Yang pertamanya ialah sebutkan syarat sah solat orang yang sakit. Ada 5 tadi kan? Apa dia syarat sah dia? Okey, yang pertama, ya betul, mengetahui masuk waktu apa? Waktu solat. Yang kedua, betul, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mestilah suci daripada hadas, iaitu sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan suci juga daripada najis. Dan yang akhir sekali, mestilah orang yang nak solat secara sakit tu, sama ada duduk ataupun baring mengiring, menelentang, mestilah mempunyai keuzuran. Maksudnya memang betul-betul sakit. Saya ulang semula ya. Syarat sah solat orang yang sakit ialah mengetahui masuk waktu solat. Yang kedua, menghadap kiblat. Menutup aurat. Yang keempat, suci daripada hadas dan najis. Dan yang kelima, mestilah ada keuzuran. Saya harap anda dapat hafal syarat sah solat orang yang sakit ini. Baiklah. Ustazah mengharapkan anak-anak dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ustazah harap selepas ini anak-anak dapat mengamalkan sentiasa solat di awal waktu. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.